Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dimuliakan oleh Jawatan Kuasa Masjid, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, saya bersyukur kerana kita dapat bersama pada pagi ini, dan saya minta maaf lah kerana terlewat. Ini first time saya sampai masjid ni. Di kawasan Paya Terubung ni saya tak pernah sampai. Ini first time saya sampai. Jadi pengalaman yang baru lah untuk saya. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Anas. Anas meriwayatkan satu kisah daripada Nabi SAW, yang mana kisah ini diceritakan ataupun dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Kata Al-Imam Nawawi an Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alayhi wa hadaratis salah fasallama an-nas fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada as-salah faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan faaqimhu alayya فأقم علي في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا هل حضرت معنا الصلاة فقال نعم فقال لقد غفر لك متفق عليه. Yang bermaksud hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik. Sebab bila sebut muttafaqun alaih, kadang-kadang orang duk ingat hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, kurang tepat. Bila sebut muttafaqun alaih, bukan hanya bermaksud hadis Bukhari dan Muslim. Bila orang kata muttafaqun alaih, maksudnya Bukhari riwayat, Muslim riwayat daripada sahabat yang sama. Tapi kalau Bukhari riwayat daripada Anas, Muslim riwayat daripada Jabir, kisah yang lebih kurang sama, yang tu tak dipanggil muttafaqun alaih, sebab hadis tu berbeza-beza. Kerana kita bila tengok hadis tu daripada seorang sahabat pun kita kata hadis yang sama. Kalau sahabat lain, kisah sama, hadis lain. Itu dikira hadis yang lain. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas kata jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tak bagi tahu siapa lelaki ni. Dia kata jaa rajul, datang seorang lelaki. Macam mana kita nak tahu nama lelaki ni? Inilah pentingnya ilmu takhrijul hadis. Kita cari hadis yang sama daripada sahabat yang sama ataupun sahabat yang berbeza untuk kisah yang sama ni dalam kitab hadis yang lain. Moga-moga kita jumpa nama dia disebut dalam kitab, dalam mana-mana hadis. Mungkin dalam Bukhari dan Muslim tak disebut. Dan macam ni, dalam hadis dalam Bukhari dan Muslim tak disebut. Dia kata jaa rajul, kerana berkemungkinan perawi-perawi hadis Bukhari dan Muslim, dia kata apalah sangat kita nak tahu cerita tentang lelaki ni, kerana mungkin cerita ni tak melibatkan manaqib, tidak melibatkan kelebihan seseorang sahabat. Sebaliknya bercerita tentang benda yang lain, maka dia kata tak penting nak cerita. Maka dia tak cerita. Tapi ada perawi yang cerita. Bila kita semak dalam kitab-kitab yang lain, Ibn Hajar Al-Asqalani antaranya menyebut lelaki ni nama dia Abul Yasar As-Sulami. Abul Yasar ni datang jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah. Dia datang jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan faaqimhu alai. Ya Rasulullah, aku telah buat satu kesalahan yang telah menjadikan aku ni layak untuk dihukum dengan hukuman hudud. Apa dia hukuman hudud? Hari ni orang duk sibuk pasal hudud.
Kan? Hudud tak hudud telah menjadi satu parameter nak tengok orang tu soleh tak soleh. Sebahagian orang lah tengok, nak tengok dia soleh ke tak soleh, tengok dia pro hudud ke tak pro hudud. Hudud ni apa? Hudud ni undang-undang Islam yang mempunyai hukuman yang telah dijelaskan secara khusus di dalam Quran ataupun di dalam sunnah. Maksud hudud tu had-had. Maksudnya hukuman tu berkadar, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Apa di antara kesalahan hudud ni? Zina contohnya, mencuri contohnya. Dia ada hukuman yang spesifik di dalam Al-Quran. Hukuman yang spesifik ni dalam Quran ni disebut berkadar. Contohnya orang berzina, wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang penzina lelaki dan perempuan hendaklah disebat kedua-dua mereka itu dengan 100 sebatan. 100. Kalaulah kata orang yang tukang sebat tu sebat 101, orang yang kena sebat tu boleh ambil rotan balas balik satu. Dia kata yang satu ni bukan aku punya, aku punya 100. Minum arak 40 kali sebatan. So 40 berkadar. Dia ada had, dia tak boleh lebih daripada tu. Ini hudud. Cuma tuan-tuan, tak tahulah, ini pengalaman saya lah. Saya pun tak tahu mana. Tapi dulu masa muda-muda dulu, kadang-kadang kita obses sangat. Dan kita obses tentang satu benda yang kita baru tahu. Lepas tu kita nak sebut pada semua orang. Sehingga kan kadang-kadang cara promosi kita terhadap hudud ni silap. Silap kita promosi tu. Cara kita promosi hudud kadang-kadang menyebabkan orang yang tak faham jadi takut. Tuan-tuan, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, hudud ni dia wasilah ke objektif? Dalam undang-undang Islam, hudud ni wasilah ke objektif? Dia wasilah. Wasilah untuk dapatkan apa? Wasilah untuk mendapatkan ketenangan dalam negara, ketenteraman, kestabilan, keamanan. Betul? Wasilahnya Tuhan bagi tahu, ni cara dia. Kalau kamu nak kestabilan dalam negara, cara dia ni. Tapi kadang-kadang kita banyak fokus pada wasilah sampai kita lupa nak cerita pada orang tentang objektif. Menyebabkan orang duk fikir seolah-olah macam negara Islam yang kita nak bina ni satu negara yang cerita dia asyik nak hukum orang. Dulu saya pun macam tu. Oh, kita kena laksana hudud. Nanti mana-mana orang mencuri potong tangan dah. Kita fokus bab wasilah sampai kita lupa nak cerita objektif. Berbeza dengan Abu Bakar ketika mana dia naik jadi pemimpin. Kita boleh beza pendapat, tak ada masalah. Isu ni isu sensitif. Saja saya ambil hadis ni. Saya tahu orang Penang agak sikit terbuka, kan? Kerana Penang ni negeri selat kan. Negeri selat ni dia maju sikit daripada negeri-negeri yang lain. Sebab tu saya tak kena ban kat sini. Abu Bakar ketika mana dia naik menjadi pemimpin, ketika dilantik menjadi khalifah kali pertama, apa yang disebut kepada rakyat dia? Innal qawiyya indakum fahuwa dha'ifun indi. Sesungguhnya orang yang kuat di sisi kamu, orang yang berpengaruh di sisi kamu, dia adalah orang yang lemah di sisiku. Sehingga kan aku boleh ambil sebahagian daripada hartanya yang merupakan zakat, aku serahkan kepada orang yang lemah. Wa innad dha'ifa indakum fahuwa qawiyyun indi. Dan orang yang lemah, miskin di sisi kamu, dia orang yang kuat di sisi aku. Maknanya ucap tama Abu Bakar ketika mana menjadi pemimpin, ucap tama dia masa dia naik mimbar, ucapan utama dia memberikan harapan kepada rakyat.
memberikan harapan kepada orang miskin. Pemimpin ni bila masuk aja pejabat untuk hari yang pertama sekali nak beri makan pada orang miskin. Kerana benda ni disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, guru saya, guru tafsir masa di Jordan dulu. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Quran asas utama sebuah negara nak jadi stabil. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budullah rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa dia? Selain daripada tauhid, falya'budu rabb hadzal bait, falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah mereka itu menyembah Allah, Tuhan bagi Kaabah. Allazi at'amahum min ju', Tuhan yang memberi makan kepada mereka apabila mereka lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Maksud nak stabilkan satu negara, pemerintah kena fikir macam mana nak bagi rakyat makan dulu, macam mana nak bagi rakyat rasa aman dulu. Abu Bakar dia buat benda ni. Wasilah baru cerita kemudian. Beri harapan dulu. Kita kadang kita promosi, kan? Kalau Islam naik, kita akan laksanakan hudud, kita akan potong tangan. Orang jadi potong-potong saja ni. Betul? Saya fikir macam tu lah. Kita banyak cerita tentang wasilah, kadang-kadang orang tak faham objektifnya apa. Objektifnya nak bagi negara stabil, objektifnya nak bela orang miskin, objektifnya nak hukum orang yang betul-betul bersalah. Mungkin kita boleh beza pendapat lah di sini, kan? Umar dia kata apa? Fa in asabtu fa'inuni, apabila aku betul berada di atas kebenaran, bantu aku. Fa in akhtatu faqawwimuni, bila aku salah hendaklah kamu betulkan aku. Beza cara kita pandang, cara kita promosi tu kena bagi kena, baru orang yakin dengan kita. Saya tak nak benda-benda yang melibatkan pemerintahan ni dan jadi retorik, maksudnya jadi hanya nak pilihan raya sebut, lepas tu dia kan nak buat betul-betul. Lepas tu kita sokong lah arang undang-undang tu dibentang tu, kita sokong lah. Cuma bukan hanya terhenti di situ lah. Cara kita nak explain hukum Islam kena holistik, kena menyeluruh. Bukan hanya cerita fokus pada wasilah dah, kena cerita benda yang lebih jauh daripada tu. Jadi laki ni disebut benda ni lah, dia kata asabtu haddan, aku telah buat satu benda yang boleh kena hukuman hudud. Berjayanya Nabi dalam tarbiyah, berjayanya Nabi dalam memberikan didikan kepada rakyat dia, apabila orang yang bersalah datang jumpa dia untuk mengaku. Itu kejayaan tu, bukan senang. Sebab kadang-kadang kita ni dah buat caught red handed lah, ditangkap dalam keadaan memang kantoi sungguh, pun tak mengaku lagi, kan? Oh, itu bukan saya. Mula bagi alasan macam-macam, kan? Tak mengaku pada mulanya, dan akhirnya terpaksa mengaku jugalah bagi alasan macam-macam. Tapi nak ceritanya apa? Nabi berjaya nak didik rakyat dia supaya serah diri. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan, ya Rasulullah, aku dah buat satu kesalahan yang boleh menyebabkan aku kena hudud. Berjayanya Nabi ni bukan hanya dia seorang. Kalau kita kata dia seorang, boleh lah. Alah ustaz, dalam negara kita ada je orang serah diri, ada je orang. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi, bukan hanya seorang, ramai di kalangan sahabat Nabi ni yang pergi serah diri kat Nabi, walaupun dia tahu hukuman tu boleh menyebabkan dia mati. Kan ada kisah Ma'is Al-Aslami, seorang sahabat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka bersihkan aku daripada dosa.
Nabi paling, dia datang lagi. Nabi paling, dia datang lagi. Sehingga Nabi kata, Abika junun, kau gila ke? Maksudnya gila ke sampai nak bunuh diri, terpaksa mengaku? Tak, aku tak gila. Nabi suruh sahabat hidu bau mulut dia, takut-takut dia mabuk. Tak mabuk. Sehingga kan direjam dia sampai mati. Ghamidiyah, seorang perempuan daripada Bani Ghamidiyah, dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku telah buat satu kesalahan yang boleh kena hudud, tolong laksanakan atas aku. Nabi tengok dia mengandung daripada hasil zina. Kan tuan-tuan tahu hadis tu kan? Nabi tengok dia mengandung, Nabi kata, balik dulu lah sampai bersalin. Balik sampai bersalin. Lepas 9 bulan dia datang balik, bawa anak baby. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah bersalin dah, tolong laksanakan hukuman pada aku. Nabi kata, kau pergi balik dan menyusukan dia dulu, sehingga dia boleh makan makanan lain selain daripada susu. Kau datang balik. 2 tahun dia menyusukan anak dia, sampai anak dia boleh makan roti. Dia bawa jumpa Nabi, anak dia pegang roti tengah makan. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku dah boleh makan roti, tolong laksanakan hukuman pada aku. Ajaib. Agak-agak kita kalau hakim kata pergi balik tu, 2 tahun kemudian agak nak datang. 2 tahun kemudian mungkin dah dapat anak saudara baru, dah dapat cucu baru, dah dapat menantu baru, dah dapat bini baru. Sorry hakim, I change my mind, dia kata kan. Sorry, saya dah ubah fikiran. Kalau ubah fikiran pun Nabi tak cari lah. Ma'iz tadi, kalau dia ubah fikiran, Nabi tolak dia 4 kali. Nabi tak mau terima penyaksian, pengakuan dia 4 kali. Kalau kali ketiga dia tak datang balik, Nabi tak cari pun. Menunjukkan hukuman dalam Islam ni, hukuman hudud dalam Islam ni, kita bukan nak hukum orang sebahagiannya. Ada hukuman hudud dalam Islam ni bukan nak hukum sebenarnya. Dia bila dah sabit kes baru boleh ambil. Kalau tak sabit kes, terutama kes yang berkaitan dengan zina dan minum arak, selagi mana tidak terbukti di hadapan hakim, tak ada orang dakwa, yang datang tu dia mengaku sendiri, kalau boleh tutuplah. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan, bukti hadis ini menunjukkan bahawasanya kalau orang dia buat satu kesalahan hudud, kesalahan yang boleh kena hukuman hudud, katalah dia ni zina contohnya kan, dosa dengan Allah, bukan dosa dengan manusia. Dia hudud ni ada dosa dengan manusia. Contoh dosa dengan manusia, mencuri sebab kita ambil barang orang, ni dosa dengan Allah. Apa dosa hudud dengan Allah? Zina, minum arak, murtad. Kemudian katalah dia tak kena tangkap, punya bagus, dia punya orang kata apa, cara susun berzina, tak kena tangkap, tak ada CCTV rakam, tak kena tangkap. Dia rasa dia nak taubat, perlu ke dia serah diri? Wajib ke dia serah diri? Ulama berbeza pendapat. Ulama beza pendapat. Ada yang kata wajib serah diri untuk bersihkan dia. Ada yang kata tak wajib serah diri, taubat saja sudah cukup. Taubat je dah cukup. Maksudnya kalau dia tak nak serah diri ke hakim, dia tak kata ke hakim, ya Rasulullah tolong laksanakan hukuman atas saya, tak perlu pergi taubat seorang-seorang. Sebab Nabi sebut pada Ma'iz tadi, kau gila ke? Maksudnya kau pergi taubat seorang-seorang lah. Tak payah nak buka aib. Benda yang Tuhan dah tutup, jangan buka. Baik, itu satu. Yang keduanya, ulama beza pendapat, hudud ni mengampunkan dosa ke tak? Semata-mata hudud. Kita buat satu kesalahan, kena hudud, kita pergi serah diri kat Nabi. Macam lelaki ni lah, dia serah diri kat Nabi. Adakah semata-mata dengan dilaksanakan hukuman tu menyucikan dosa, ataupun kena taubat lepas tu baru kena? Maksudnya nak sucikan dosa ni, taubat ke hudud semata? Tadi kita bincang dah, taubat mengampunkan dosa walaupun tak kena hukuman. Katalah dia pergi serah diri, macam lelaki ni, dia pergi serah diri, adakah dia mengampunkan dosa ataupun tidak? Ke masa sebelum dihukum hudud tu kena taubat dulu
baru dilaksanakan hukum. Ulama beza pendapat. Juga beza pendapat. Majoriti ulama mengatakan ya, hudud semata-mata, hukuman semata-mata akan menyebabkan dosa dia terampun secara automatik. Bersih dah. Buktinya apa? Buktinya ialah perempuan Yahudi yang Nabi rejam, yang tadi saya cerita Ramidiyah tadi, yang bawa anak dah makan roti baru dia datang balik jumpa Nabi setelah 2 tahun. Nabi rejam dia, sahabat rejam dia sampai dia mati. Bila dia mati, jenazah dia tu Nabi nak salatkan. Mana-mana jenazah yang Nabi salatkan, fadilatnya cukup besar. Kerana salat jenazah ni dia merupakan doa. Salat jenazah ni doa. Kan kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kan? Ya Allah, ampunkan dia, sayang kat dia, berikan keampunan kepada dia. Kan? Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat dia akan turun, besarkan dia punya tempat masuk iaitu kubur. Waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurga. So doa. Kita solat jenazah ni doa dah. Sebab tu saya pelik, kenapa lepas solat jenazah, lepas takbir 4 kali Al-Fatihah, lepas tu doa lain. Habis tu dalam solat jenazah tu kita doa apa? Kerana apa yang Nabi tunjuk dalam hadis, Nabi takbir salat jenazah. Ada riwayat mengatakan 4, itu riwayat yang masyhur. Ada riwayat yang kata lebih daripada tu, sehingga 9 pun ada riwayat. Tetapi ulama bersepakat lepas daripada tu mengatakan paling kurang 4 kali takbir. 4 kali takbir tu kira paling masyhur riwayat daripada Nabi. So 4 kali takbir. Lepas 4 kali takbir, Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama beza pendapat, nak bagi salam sekali ke 2 kali? Ada ulama kata sekali cukup. Sebab tu kat Mekah sekali ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun kata bila imam nak bagi salam kedua ni? Tak sekali ya kalau kat Mekah. Kita 2 kali kan? 2 kali. Ada khilaf, tak apa. Lepas daripada tu angkat jenazah bawa pergi kubur. Tapi kalau kat sini macam mana? Ada doa tak? Alhamdulillah. Kalau tempat lain dia ada doa. Dia ada 2 rangkap doa. Lepas tu ditambah pula. Tambah apa? Apa kita nak kata pada mayat ni? Baik kan? Tu bahaya tu. Memanglah ada hadis jenazah lalu, hadis Umar, jenazah lalu, sahabat puji, Nabi kata wajabat. Umar tanya, ya Rasulullah, kau kata wajabat, wajib tadi, wajib apa? Ammal ladzi athnaitum alaihi khaira wajabat alaihi aljannah. Yang kamu puji tadi wajib syurga atas dia. So kita nak ambil hadis tu, kita nak kata pada mana-mana mayat, bila kita kata baik, maka syurga bagi dia. Tak boleh. Sebab takut-takut kita tahu mayat tu tak baik, lepas tu bila orang tanya kita kata apa? Baik. Kita telah melakukan penyaksian bohong, syahadat az-zur. Saksi bohong ni dosa besar. Syahadat az-zur. Paling tidak kita diam lah. Apa kita nak kata pada mayat ni? Tak tahu. Tu selamat. Kalau betul dia baik, sebutlah, tak ada masalah. Sebab tu Syekh Ali Mahfuz, dia tulis dalam satu kitab berkenaan dengan bahaya bid'ah. Dia kata benda ni tak digalakkan, benda ni tak ada asal, pergi tanya pula. Dalam hadis tu sahabat yang cakap, bukan paksa orang pergi tanya. So tak perlu kita buat. Baik. Maka bila Nabi nak solat atas jenazah dia, bila Nabi solat atas satu jenazah, kira hebat lah. Takkan doa Nabi tak makbul kan? Maka Umar dia tanya, bukanlah Umar ni jahat, tapi Umar ni macam nak kepastian. Dia kata, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa hiya zaniyah? Ya Rasulullah, engkau solat atas dia sedangkan dia dah berzina. Nabi kata apa? Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Wahai Umar, engkau tahu tak, dia telah bertaubat dengan satu taubat.
yang mana kalau taubat dia dibahagikan kepada 70 orang Madinah, cukup 70 orang dapat pengampunan daripada dosa. Besar taubat dia tu, luah taubat dia tu. Maksudnya hukuman yang Nabi telah laksanakan atas dia telah menyucikan dosa dia dari telah menyucikan kesalahan dia daripada dosa. Itu pandangan majoriti ulama. Bila satu orang buat satu kesalahan, kena hukuman kat dia, hukuman hudud itu membersihkan dia daripada dosa. Ibnu Hazmin Al-Andalusi, Ibnu Hazm ni dia ada satu mazhab, dia ahli sunnah tak, tapi dia ada mazhab Zahiri dia panggil. Mazhab Zahiri ni dia kata hudud semata-mata tidak mengampunkan dosa. Dia kata hudud semata-mata tidak mengampunkan dosa. Tapi pendapat yang tepat adalah hudud itu mengampunkan dosa berdasarkan hadis yang sahih tadi. Tuan-tuan, bila sahabat ni kata saya telah terkena ataupun terbuat ataupun telah melakukan satu kesalahan yang menyebabkan saya kena hudud, dia ni sahabat Nabi. Dan kita ahli sunnah, ini baru cerita mukadimah ni, belum masuk hadis. Kita ahli sunnah, kita percaya bahawasanya sahabat-sahabat ni kulluhum udul. Sahabat ni adil semuanya. Kita ahli sunnah, kita menghormati para sahabat, kita sayang para sahabat, dan kita taraddi anis sahabah. Kita doa moga-moga Allah meredai dia. Sebab tu bila kita sebut nama sahabat, kita kata radhiyallahu an, moga Allah meredainya. Berbeza dengan Syiah yang mengatakan sahabat Nabi ni kafir majoritinya, kecuali sahabat-sahabat yang rapat dengan Ali bin Abi Talib, seperti Miqdad Ibn al-Aswad, seperti Bilal, seperti Salman Al-Farisi, seperti Hasan dan Husain dan Fatimah dan Ali. Yang ni tak kafir, dia kata. So majoriti sahabat telah menjadi kafir bila mana tidak melantik Ali sebagai khalifah selepas daripada Nabi. Ni Syiah. Kita ahli sunnah tak? Kita ahli sunnah, kita menghormati sahabat, kita taraddi ala sahabah, kita mendoakan supaya Allah meredai sahabat. Sebab tu dulu Mursi, bekas presiden Mesir kan, dia pergi ke Iran, ada satu seminar ke convention ke, dia pergi ke Iran, dia sebut apa? Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa? Allah selawat kata Muhammad, keluarganya dan sahabatnya. Tapi Syiah dia tak suka dengan sahabat. Tang translate tu diubah, dia tak sebut sahabat. Iran. Sebab Syiah memang anti sahabat. Dalam sebahagian salat mereka melaknat Abu Bakar. Itu bahaya tu Syiah tu. Tapi kadang-kadang dalam negara kita ni ada negeri-negeri yang tak anti sangat Syiah, tapi dia lebih anti dia lebih anti Wahabi. Syiah relax sekarang ni, kan? Ada sebahagian lah dia kata Syiah tak bahaya sangat tuan-tuan, Wahabi lebih bahaya. Sebab Wahabi ni dia taqiyah lagi kuat. Sampai sekarang saya tak tahu makna Wahabi tu apa, definisi Wahabi tu apa. Baru ni kan Ibn Taymiyah kena serang kan. Dia orang baca fatwa Ibn Taymiyah, salah guna fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah memang ada sebut, memang Ibn Taymiyah ada sebut boleh membunuh ibu bapa yang musyrik. Tapi bukan Ibn Taymiyah kata bunuh tu sahaja dalam medan perang. Dalam medan perang, kalau kita bertempur dengan mak ayah sendiri, kita Muslim, mak ayah kita wala'iyadzubillah, mak ayah kita musyrik, bukan kata Ibn Taymiyah aja bincang, ulama mazhab bincang. Dalam mazhab Maliki ada bincang, mazhab Syafi'i pun ada bincang. Macam mana nak berdepan dengan mak ayah sendiri di medan perang, boleh tak? Kalau tak ada ruang, boleh. Kalau tak, makruh. Mazhab ada bincang. Ada yang kata Ibn Taymiyah menggalakkan teroris sebab dia benarkan bunuh tatarus. Katalah dalam perang, tentera orang kafir tu dalam perang, tentera orang kafir tu menyorok di belakang orang Islam, boleh tak bunuh orang Islam tu jika ada keperluan? Ibn Taymiyah kata boleh. Ni dia kata fatwa teroris. Fatwa teroris apa? Imam Ghazali sebut benda tu dulu. Imam Ghazali ada sebut. Bahkan Khatib Asyarbini, kitab dalam Mughnil Muhtaj yang digunakan di pondok-pondok juga menyebut benda yang sama.
Kalau kata tentera orang kafir menyorok di belakang orang perempuan, menyorok di belakang orang gila, jadikan mereka perisai, boleh tak kita bunuh dia kalau perlu? Perisai tu, orang perempuan tu, boleh tak dia bunuh? Dia kata kalau keadaan mendesak boleh bunuh, kalau musuh tu terlalu bahaya boleh bunuh. Habis tu kalau Ibn Taymiyah teroris dengan fatwa ni, apakah kita nak kata kitab Mughnil Muhtaj juga perlu diharamkan dan digam? Orang kata Ibn Taymiyah punya fatwa. Ibn Taymiyah ditanya tentang orang yang duduk di sebelah masjid tetapi tak hadir ke masjid untuk solat bersama dengan manusia. Apa hukumnya? Ibn Taymiyah kata yu'maru bis salati ma'an nas. Dia mestilah diperintahkan untuk salat bersama dengan manusia. Wa in salla, jika dia salat, wa illa fayuqtal, wa illa fayustatab, wa illa fayuqtal. Dia mesti diperintahkan untuk salat sama dengan manusia. Kalau dia salat okey, kalau dia tak salat mesti diminta untuk bertaubat. Kalau tidak hendaklah dibunuh. Oh, dia kata ini fatwa teroris. Ada orang komen dekat Facebook saya macam tu. Saya kata kita kena faham, Ibn Taymiyah ni ditanya tentang orang yang tak salat, duduk sebelah masjid tak salat. Ibn Taymiyah kata tak diperintahkan untuk solat bersama dengan manusia sebab dia duduk sebelah masjid. Kalau dia tak solat, kalau dia solat okey, tak solat langsung dia minta untuk taubat. Dia tak solat langsung, kalau tak dibunuh. Tuan-tuan, kalau fatwa ni dipanggil teroris, sebab tu saya tanya pada budak tu yang komen dekat page saya tu, saya kata kalau saya bawa nukilan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan dengan fatwa yang lebih kurang sama, adakah sanggup kita kata mazhab Syafi'i teroris? Diam ni, tak mahu dijawab. Sebab kalau dijawab nanti saya bagi. Dalam mazhab Syafi'i juga disebut mana-mana orang yang meninggalkan solat secara bil kulliyah, dia tak solat langsung, kerajaan boleh bunuh. Cuma bunuh tu ulama beza pendapat, bunuh tu hudud ke takzir untuk orang yang tak solat langsung. Tapi bukan semua orang boleh bunuh, bukan semua orang. Pemerintah lah, dan pemerintah nak sabit kes macam mana? Bukan senang nak sabit kes orang tu tak solat langsung. Sekali kita kena tanya dia, hang betul ke tak solat langsung? Solat, tak boleh nak bunuh. Siapa yang nak jadi saksi? Bukan orang nampak dia tak solat langsung. Perlukan kepada pembuktian. Apa yang disebut dalam kitab fiqh bukan senang-senang kita boleh implement, bukan senang-senang kita boleh laksanakan. Maka sebab tu kita membela Ibn Taymiyah bukan kerana Ibn Taymiyah ni kita sayang lebih daripada ulama lain, tak, kerana dia alim min ulama'il muslimin, dia alim daripada ulama-ulama Islam. Kalaulah kata Imam Syafi'i satu hari nanti difitnah, kita akan bela juga. Katalah satu hari Imam Nawawi difitnah dengan cara yang salah, kita akan bela juga. Sebab tu saya agak kurang bersetuju dengan kenyataan mana-mana ahli akademik yang menukil daripada Ibn Taymiyah perlu dipantau. Tuan-tuan, kalau nak pantau orang yang nukil pada Ibn Taymiyah, maka tidak ada ulama-ulama, tidak ada ilmuan-ilmuan dalam negara ni, melainkan semua akan dipantau. Kerana semua mereka pasti walaupun satu ataupun dua menukil daripada Ibn Taymiyah. Bahkan Perdana Menteri kita juga harus dipantau. Kenapa? Kenapa saya cakap itu? Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan harus dipantau. Yang kawal harga barang ni Menteri Perdagangan kan? Pasal apa kena pantau? Kerana negara kita pakai pricing policy. Tuan tahu pricing policy? Kawal harga barang, letak harga shilling. Harga ayam berapa harga shilling dia, sayur berapa, beras berapa. Tuan-tuan, kawal harga barang ni ikut mazhab apa? Ikut mazhab Syafi'i ke? Tak. Mazhab Syafi'i tak bagi kawal harga barang ni, kerana hadis Abu Daud clear, innallaha huwal musa'ir, Allah yang menetapkan harga barang. Majoriti ulama tak bagi kawal harga barang. Buka mazhab kita, mazhab Syafi'i tak bagi.
Sehinggalah datang Ibn Taymiyah pada kurun ke-8, dia kata dibenarkan kawalan harga barang. Habis tu Nabi tak bagi. Nabi tak bagi kerana ada sebab, ada tujuan. Sebab tu saya kata kita jangan bincang wasilah, kita bincang objektif. Jangan bincang wasilah semata-mata, kena bincang objektif sekali. Objektif, dan Nabi tak nak berlakunya kezaliman. Zaman Nabi, peniaga-peniaga amanah, pengguna-pengguna amanah, kalau harga naik, dia berlaku secara natural, dia berlaku secara semula jadi, pakai undang-undang penerimaan dan penawaran, permintaan dan penawaran. Tapi bila masuk zaman Ibn Taymiyah, orang dah mula sorok barang, dah ihtikar, sorok barang, nak bagi naik harga. Minyak tak cukup, padahal kelapa sawit, ladang kelapa sawit kat negara kita berlambak, tiba-tiba minyak tak cukup dalam negara. Heran juga. Bila naik aja harga, banyak pula apa minyak, kan? Maka pada masa tu Ibn Taymiyah kata boleh kerajaan kawal harga barang, kerana maksud daripada hadis Nabi tadi tak nak berlaku kezaliman. Sekarang dibenarkan kerana kalau kita tak kawal, kezaliman berlaku kepada pembeli. Maka kita pakai fatwa Ibn Taymiyah. So kena siasat sekali lah Menteri Perdagangan. Dan kalau betul nak siasat, kena siasat Mufti Perak sekali. Kita menghormati Mufti Perak atas jasa dia yang banyak untuk umat Islam dalam negara ni. Takkan kita nak siasat keikhlasan dia pula. Takkan kita nak kata dia teroris pula. Lama dia jadi mufti. Saya lahir-lahir saya kenal Mufti Perak yang tu. Sebelum tu saya tak tahu siapa. Mufti Perak dalam isu kongsi raya, tuan ingat? Fatwa tak boleh nak sebut kongsi raya. Dia nukil daripada siapa? Dia nukil daripada kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim yang ditulis oleh Ibn Taymiyah. Maka sebab tu kita kena adil. Tak setuju tak apa, orang salah faham fatwa Ibn Taymiyah. Habis tu kenapa nak salahkan Ibn Taymiyah? Salahkan orang salah faham tu lah. Baru ni kan Mufti Pahang keluar kenyataan yang agak mengelirukan tentang kafir harbi ni. Kan Mufti Pahang dia keluarkan kenyataan mengelirukan tentang kafir harbi. Ada sebahagian orang yang salah faham, tapi kita boleh salahkan orang yang salah faham tu. Tak salahkan Mufti Pahang. Tiba-tiba orang salah faham Ibn Taymiyah punya statement, kita salahkan Ibn Taymiyah. Salahkan orang yang salah faham tu lah. Kalau tuan-tuan tanya saya apa pendirian saya pada IS, saya sebut IS saya tak sokong. Bahkan banyak tindakan-tindakan dia menyamai Khawarij. Suka kafirkan orang, suka bunuh orang, tidak membantu umat Islam pun. Bukan jihad, tapi jahat. Kan ada video yang keluar kan? Video keluar sebelum raya. Siapa-siapa ada pisau, tikamlah mana-mana dada. Siapa ada kereta, langgarlah mana orang. Ini bukan jihad, ni jahat. Kita balik pada isu. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ni semua adil. Tak macam Syiah lah. Syiah mengkafirkan sahabat. Majoriti sahabat mereka kafirkan. Mereka kata murtad. Walaupun kita ahli sunnah mengatakan sahabah kulluhum udul, sahabat ni semuanya adil, tetapi kita kena ingat tuan-tuan, sahabat walaupun kita kata adil di sisi ahli sunnah, bermaksud kita mengatakan mereka tidak berbohong dalam agama ini. Bukan kita nak kata mereka maksum daripada kesalahan dan dosa. Kerana ada di kalangan sahabat Nabi yang minum arak. Ada di kalangan sahabat Nabi yang pernah berzina. Ada di kalangan sahabat Nabi, seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata apa? Dia kata qabbaltu imra'atan, aku dah cium satu orang perempuan yang bukan mahram. Macam mana nak buat? Turun ayat innal hasanat yuzhibna sayyiat. Suruh laksanakan salat kerana kebaikan itu memadam keburukan. Maksud ada di kalangan sahabat Nabi ni yang berdosa. Habis itu adakah dosa menafikan sifat keadilan mereka dalam Islam? Tak. Dosa mereka dosa melibatkan peribadi, tetapi tidak pernah menjadikan dosa mereka yang mereka lakukan menjadikan mereka khianat dalam nak menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita kena clear. Sebab ada orang keliru bila kita tahu, oh sahabat pada ahli sunnah kulluhum udul, semuanya adil. Habis tu hadis ni macam mana ustaz? Hadis ni sahabat ni buat dosa ni. Ni berzina ni. Kita kata yang berzina ni dosa dia peribadi. Bahkan ada di kalangan sahabat Nabi
perawi hadis Bukhari, nama dia Abu Bakrah, pernah disebat oleh Umar, zaman Umar disebat sebab menuduh Mughirah ibn Syu'bah berzina tanpa bawa saksi. Tapi itu dosa antara mereka lah. Cuma adakah riwayat mereka terganggu? Tak. Dalam bab menyampaikan agama mereka tak bohong. Boleh? Boleh tuan-tuan? Baik. Dia pun kata, lepas dia kata aku dah laksana hukuman, aku dah kena hudud, aku dah buat satu kesalahan yang boleh menyebabkan aku dah hudud, laksanakan hudud tu ke atas diri saya. Fahadaratis salah, azan. Lepas dia sebut tu azan, maka dia pun salat bersama dengan Rasulullah. Dia salat sama dengan manusia yang lain. Lepas salat tu, masa dia sebut kali pertama tu Nabi tak layan. Bukan bila Nabi disebut kali pertama, oh, tunggu jap, jangan azan dulu, kita kena buat benda ni, penting ni, agenda negara. Salat dulu. Lepas salat, dia sebut sekali lagi, dia kata asabtu haddan fa aqimhu alayya fi kitabillah. Aku dah buat satu kesalahan yang boleh menyebabkan aku terkena hukuman hudud ni. Tolonglah laksanakan aku hudud seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab Allah. Maka Nabi pun dia tak tanya. Dia tak tanya kenapa. Dia tak tanya kenapa kau buat. Dia tak tanya engkau dah buat apa. Nabi tak tanya. Nabi tanya soalan yang lain. Apa Nabi tanya? Ahadartas salata ma'an nas? Adakah engkau datang salat bersama-sama dengan manusia yang lain? Itu soalan Nabi dulu. Adakah engkau datang salat sama-sama berjemaah dengan manusia yang lain? Dia kata na'am. Nabi kata laqad ghufira lak. Kalau macam tu engkau telah diampunkan. Maka ulama bincang panjang. Tuan-tuan, kita tidak ada beza pendapat. Ulama tak beza pendapat tentang solat dan ibadat dalam Islam ni mengampunkan dosa kecil. Berdasarkan banyak hadis yang Nabi sebut. Nabi sebut apa? Antaranya Nabi sebut Ramadan ila Ramadan, kan? Kemudian Nabi sebut as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan. Solat 5 waktu, Ramadan dengan Ramadan. Okey? Kemudian dia kata apa? Mukaffiratu ma bainahuma, mengampunkan dosa antara keduanya, izajtanabal kabair, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. So ibadat yang kita buat, wudunya, salat 5 waktunya, puasanya, hajinya, semua ini menggugurkan dosa-dosa kecil. Semua ni menggugurkan dosa-dosa kecil. Macam lelaki tadilah yang saya sebut tadi, riwayat Ibn Mas'ud, ada seorang lelaki dia pergi cium orang perempuan dekat pasar. Lepas tu turun ayat wa aqimis salah, hendaklah kamu dirikan salat tarafain nahar wa zulafan minal lail, pada waktu siang dan pada waktu malam. Innal hasanat yuzhibna sayyiat, kerana kebaikan memadam keburukan. Dia buat satu dosa lah. Dosa tu tak kenalah hukuman undang-undang atas dia yang khusus, sebab dia pergi cium je, bukan dia berzina. Jadi caranya nak bagi mampun dosa tu, pergi solat. Sahabat tu pun pelik lah. Aliyah hadha ya Rasulullah, adakah benda ni khusus untuk aku saja? Nabi kata li jami'i ummati kullihim, untuk semua di kalangan umat aku yang mana ada buat satu kesalahan, dosa kecil, cara nak ampunnya adalah dengan cara melaksanakan ibadah. Dalam hadis menyebut, bila kita ambil wudu, dosa-dosa kecil kita akan gugur sama-sama dengan air yang gugur daripada celah-celah jari kita. Bahkan dalam hadis Nabi sebut pada sahabat-sahabat dia, Nabi kata, araaitum law kana ala babi ahadikum nahrun ghamrun jarun yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa fi jasadihi min daranihi syai'? Qalu la. Qala
zalika kamathali salawatil khams atau kama qala. Nabi tanya pada sahabat, Nabi kata, apa pandangan kamu kalau depan pintu salah seorang daripada kamu ni ada satu sungai yang mengalir deras, sungai besar mengalir deras, dia mandi kat sungai tu 5 kali sehari, hal yabqa min daranihi syai', adakah kamu menyangka kotoran akan lekat lagi kat badan dia? Tahu tak, kita mandi berapa kali sehari? Orang Malaysia mandi paling tidak sekali sehari, itu paling malas, kan? Paling rajin setiap kali nak solat mandi, tu paling rajin lah, 5 kali. Agak-agak kotor lekat tak kat badan dia. Kita mandi 3 kali, 2 kali sehari pun tak lekat, kan? Tak lekat, maksudnya orang duduk sebelah kita selesa lagi lah, tak adalah bau, kan? Apatah lagi kalau dia mandi 5 kali sehari. Maka sahabat kata, lah, tak akan lekat lah, tak dan nak lekat kotor, dia mandi dah. Nabi kata, itulah perumpamaan orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Tapi itu untuk dosa kecil. Yang ni dosa besar. Yang ni dosa besar. Macam mana pula Nabi boleh tanya satu benda, salat, sedangkan solat ni hanya mengampunkan dosa kecil, bukan dosa besar. Dia dah buat satu benda yang menyebabkan dia kena hudud. Maka ulama beza pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Imam Nawawi, dia kata sebenarnya sahabat ni dia tak buat pun dosa besar. Dia rasa macam dia buat dosa besar, tapi sebenarnya dosa tu dosa kecil. Dia takwil. Kenapa dia takwil? Kerana takwilan ini, kerana hadis ni secara zahir bercanggah dengan hadis yang saya baca tadi, iaitu Ramadan hingga salawat 5 waktu, salat 5 waktu, Ramadan hingga Ramadan mengampunkan dosa jika dia meninggalkan dosa besar. Maksud beza apa ni, bercanggah lah hadis ni dengan hadis yang tadi. Maka Imam Nawawi dia takwil, dia kata sebenarnya sahabat ni je rasa dia buat dosa besar, tapi Nabi tahu dia tak buat dosa besar. Dia hanya buat dosa kecil. Mungkin dia hanya pergi cium saja, mungkin dia hanya pergi raba saja. Ustaz jangan cakap saja, Ustaz, takut-takut nanti orang rasa ringan sangat dosa tu, orang pergi meraba lepas tu. Taklah, maksudnya nak dibandingkan dosa zina dengan dosa meraba tu, zina besar lagi. Bukan saya nak suruh tuan-tuan keluar pada masjid ni pergi raba orang pula. Tak apa Ustaz, saya solat jemaah dalam masa yang sama, kita buat raba berjemaah. No, dosa lah. Sekut orang salah faham pula. Dia buat satu kesalahan yang dia rasa kesalahan tu ada hukuman yang khusus, maka dia serah diri. Nabi tahu dia tak buat. Nabi kata ni dosa kecil, cukup hanya sekadar kau laksanakan salat akan terampun dosa. Satu, tu takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua, Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari masa dia riwayat hadis ni, dia mempunyai kecenderungan untuk kata sebenarnya memang dosa besar yang dia buat. Sebab takkan sahabat tak faham mana dosa besar, mana dosa kecil? Takkan sahabat tak tahu dia buat dosa besar? Tapi Nabi SAW tak tanya, tak nak tanya. Kenapa tak nak tanya? Sebab dia pun tak bagi tahu. Dan imam kalau satu orang iktiraf depan dia dan dia tak bagi tahu salah dia apa, jangan tanya. Kerana hudud digugurkan dengan syubuhat, hudud digugurkan dengan keraguan. Tak boleh nak implement hudud pada satu orang kalau ada keraguan. So selagi mana ada keraguan, dia tak bagi tahu kat kita kesalahan dia apa, jangan tanya. Tak wajib tanya, diam sudah. Dan Nabi beri isyarat pada dia, kau pergi taubat seorang-seorang dalam masa yang sama. Nak membuktikan taubat kau betul-betul berkesan, kau datang salat bersama dengan manusia. Ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari, kecenderungan Al-Imam Al-Bukhari. Ada ulama lain juga, dia kata tak, sebenarnya memang dia buat dosa besar. Sebenarnya memang dia buat dosa besar, dah kena hudud dah. Tapi Nabi dah nampak dekat dia tanda-tanda taubat yang nasuha, maka Nabi tengok dosanya dah gugur. Nabi tengok, bukan kita tengok, Nabi tengok, kerana Nabi dapat wahyu. So Nabi tengok taubat dia dah memadai, tak payah laksana hudud dah, kau datang aja solat, tak ada masalah. Ada yang kata tak, solat yang dia buat tu khas untuk dia. Orang lain kalau solat tak menggugurkan dosa besar, cuma dia khas untuk dia.
Tapi pendapat ni saya tak setuju lah. Kerana asal hadis umum. Selagi mana umum, kita kena ambil umum. Ada juga yang kata sebenarnya dia ni solat dia tu telah menyebabkan dia dah bertaubat. Solat dia tu menyebabkan dia bertaubat. Sebab tu Nabi suruh lazimi solat. Lazimi solat, dia dah bertaubat. Dengan taubat itu telah diampunkan. Maka inilah pendapat-pendapat ulama yang mengatakan sebenarnya dia telah bertaubat sebelum daripada dilaksanakan hukuman ke atas dia. Kalau ikut pendapat Imam Bukhari pun, Imam Bukhari sekalipun, maksudnya imam, kalau ikut pendapat Imam Bukhari, dia kata memang dah buat satu kesalahan dosa besar, tapi imam tak perlu tanya, bahkan imam akan suruh dia pergi taubat seorang-seorang dia. Kerana dalam Islam ni, Islam bukan satu negara yang nak pergi hukum orang semata-mata, tetapi Islam nak berikan pendidikan. Kita kena jelas kat orang macam tu, supaya orang tak rasa macam kerajaan Islam ni kerajaan yang bengis. Sekarang ni saya tengah tulis paper, saya tengah tulis artikel nak menjawab hujah-hujah golongan anti hadis. Di antara hujah-hujah golongan anti hadis ni, dia kata undang-undang Islam ni zalim. Sebab apa? Sebab mungkin dia faham undang-undang Islam ni daripada sebahagian pendakwah-pendakwah Islam yang menggambarkan undang-undang Islam tu zalim. Jadi cara nak promosi tu kena bagi betul lah tuan-tuan, supaya dia nak bagi dia faham. Sebenarnya Islam bukan nak zalimi manusia. Bahkan dalam banyak kes Nabi tak nak ambil pun, Nabi tak implement pun hukuman, Nabi tak laksanakan pun, walaupun orang tu datang mengaku. Bila masa pemerintah wajib ambil kes, bila mana ada saksi datang nak angkat kes pada dia, masa tu dia kena ambil. Masa tu dia kena ambil. Tapi kalau orang tu datang sendiri, mengaku atas diri sendiri, bukan saksi datang, orang lain datang, masa kalau ada saksi datang, masa tu kena buat proceeding lah. Kena buat proceeding. Wallahu ta'ala alam. Saya buka soalan ke, komentar ke. Kalau tuan-tuan nak kritik ke, boleh. Sebab saya rasa isu panas agak pasal hudud ni. Ya. Tanya, hukuman rejam ni betul ke daripada ajaran agama Yahudi? Hukuman rejam adakah dia daripada Yahudi? Tuan-tuan setuju? Syekh Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, dalam kitab dia, Syekh Muhammad Abu Zahrah ni ulama' daripada Mesir. Dia ni guru kepada Al-Imamul Syekh Al-Qaradawi. Syekh Qaradawi yang cerita ni, dia kata Abu Zahrah simpan lama benda ni. Dia memang tak percaya dengan hukuman hudud rejam ni. Untuk orang yang berzina dah kahwin ni kan kena rejam sampai mati. Dia kata dia tak setuju. Sebab dia kata ini barbaric, terlalu, hukuman yang terlalu barbarian, tak selari. Dia kata jauh sangat. Kalau belum kahwin, sebat aja. Dan sebat dalam Islam ni bukan sebat macam kita pusing 360 darjah baru sebat. Sebat dalam Islam ni simple je, tak boleh angkat pun ni kan, 100. Bukan nak menghukum, nak bagi pengajaran je. Nak bagi pengajaran kat orang jangan dok buat benda ni. Dan tiba-tiba orang yang dah kahwin pergi berzina, kena pula hukuman tu kan. Kena pula hukuman yang lebih teruk dan lebih dahsyat, rejam sampai mati. Maka dia kata hukuman tu hukuman yang diambil daripada kitab Yahudi. Sebenarnya hadis tentang rejam ni sahih daripada Umar dalam Sahih Al-Bukhari. Ia sahih dan diterima pakai dalam tamadun Islam ni lama. Dan kalau kita cek dalam kitab Yahudi, ada ke hukuman rejam? Hari ni orang Yahudi implement? Saya tak fikir pun. Tak tahulah, saya pun tak gaji. Tapi saya tak nampak pun orang Yahudi implement benda ni. Kemudian, kenapa hukuman tu jauh beza? Kerana kerosakan dia jauh beza. Kerosakan dia berbeza jauh. Kerana orang bujang, kalau dia berzina, kita boleh fahamlah dia berzina sebab dia bujang. Tapi kalau orang yang dah kahwin pergi berzina, dia dah ada dah isteri kat rumah, dia pergi makan kat luar lagi, akan menyebabkan kerosakan yang besar berlaku.
kerosakan yang lebih besar berlaku. Maka sebab tu hukuman itu agak sedikit berat lah. Cuma tuan-tuan, ginilah, bila kita nak cerita pasal hudud ni kita kena bincang jauh daripada polemik politik. Kita kena bincang hudud ni berdasarkan akademik. Saya setujulah bila kata kita mesti pindah dulu undang-undang kita, perkasakan mahkamah syariah, baru kita boleh buat hudud. Nak bincang hudud ni bukan hanya boleh di madrasah, masjid jami' aja. Kita mesti buat daripada peringkat negara. Kena libatkan pakar-pakar perlembagaan, pakar-pakar undang-undang, baru kita boleh buat, supaya tak timbul nanti dual hukuman. Tak boleh dalam negara ni, bila orang Islam mencuri potong tangan, orang kafir mencuri tak kena, kerana dua-duanya adalah jenayah. Nak kena bagi kena semua. Sebab kalau kita buat macam tu, saya wallahu alam, kita sama bincang, orang kafir mencuri tak kena potong tangan, orang Islam kena. Saya cadang kalau nak kena semua. Dia kata, mana boleh ustaz, dia bukan Islam. Kalau dia kahwin pun, cerai berai, dia tak masuk mahkamah Islam pun. Dah, yang tu bukan jenayah. Sebab kita tak kahwin dengan orang kafir, kita kahwin dengan orang Islam. So sesama kita. Ni katalah dia berjemaah mencuri. Dia mencuri berjemaah, dalam kumpulan tu ada orang Islam, ada orang kafir. Sabit kes, yang Islam kena potong, yang tak Islam tak kena. Agak-agak tuan-tuan, dari segi dakwah Islam, ada tak orang nak masuk Islam? Nanti dia kata masuk Islam susah juga, nanti kena potong tangan pula. Bahkan mungkin orang bukan Islam, dia mengaku dia bukan Islam. Saya bukan Islam, tak kena potong tangan. Kalau nak buat semua. Tapi nak buat semua ni perlukan masa, supaya kita, orang kata apa, kita bersedia sungguh. Kerana sekarang ni kita berdepan dengan Islamofobia. Kita berdepan dengan orang takut dengan Islam. So kalau kita buat tak betul, yang kena Islam bukan kita. Habis tu undang-undang sivil boleh pula Ustaz? Undang-undang sivil tak apa. Kalau tak kena, dia tak kena pada Islam, dia kena pada orang yang gubal tu. Sebab tu saya bukan tak pro. Saya nak kata nak buat sungguh-sungguh. Kita bincang sungguh-sungguh. Kena banyak juga, kena pindah, kena tanya orang undang-undang lah. Tapi pindaan tu okey lah. Pindaan rang undang-undang kan, yang 355 apa, okey lah. Maksudnya satu selangkah step untuk pergi kepada satu implementasi hukuman syariah yang lebih luas. Kita sokong lah. Wallahu a'lam. Boleh tak? So pada saya dia hudud, kerana kerosakannya lebih besar. Walaupun Syekh Muhammad Abu Zurah kata dia hukuman Yahudi, saya tak setuju. Wallahu a'lam. Kerana ulama-ulama 4 mazhab terima. Bahkan bukan kata 4 mazhab, Zahiri pun terima. Untuk orang yang murtad kan, memang kena hukuman bunuh ke macam mana? Sebab zaman Umar tak buat kan. Dengan lagi satu, saya nak tanya pasal hadis yang Ali bakar orang kan. Lepas tu Ibn Abbas kata Nabi tak bagi bakar orang, status yang okey. Pertama sekali tentang hudud murtad. Memang ada hadis dalam Bukhari yang mengatakan man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang menukar agamanya hendaklah dibunuh. Maka hadis ni menjadi polemik besar lah di kalangan ulama-ulama moden hari ni. Bahkan liberal pun antara yang kritik hadis ni, sebab dia kata dalam Quran kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Macam mana pula orang yang dah tak yakin dengan Islam boleh dipaksa pula untuk duduk dalam Islam? Kalau dia tak nak, kita bunuh dia. Maka saya beranggapan beginilah, wallahu ta'ala a'lam. Walaupun sebahagian ulama memasukkan dia dalam hudud secara mutlak, siapa yang murtad minta taubat 3 hari, lepas tu bunuh. Kita kena faham sosiopolitik zaman tu, khilafah zaman tu, yang mana kenegaraan ataupun nationality, kewarganegaraan diukur berdasarkan kepada agama. Kewarganegaraan diukur berdasarkan kepada agama, yang mana satu orang Islam dia mesti intima, dia mesti setia dengan khilafah Islam yang ada pada masa tu.
Jadi kalau adalah orang yang murtad, dia Islam asalnya, lepas tu dia murtad, dia zahirkan murtad dia tu, ini menunjukkan dia betray pada negara dia, dia khianat kepada negara dia. Tuan-tuan, apa jadi pada Al-Ma'unah? Hukum bunuh tak? Ma'unah Al-Ma'unah dulu tahun 90, tahun 2000 kan ke 99. Apa hukuman pada dia? Bunuh kan? Gantung kan? Sebab apa digantung? Melancarkan serangan terhadap yang di Pertuan Agong. Kenapa dibunuh? Kerana khianat pada negara, national security. Benda ni diimplementkan, benda ni dilaksanakan bukan hanya oleh negara Islam. Hari ni Amerika, kalau ada rakyat dia yang khianat pada negara dia, akan dibunuh. CIA akan bunuh. Ejen-ejen intelijen dia kalau betray, khianat pada negara, akan bunuh. Tuan-tuan tengok cerita The Bourne Identity, kan? Kan? Akan dibunuh. Kenapa dibunuh? National security. Nak selamatkan negara. Macam tu juga hukum undang-undang Islam, yang mana zaman tu zaman khilafah. Apa tu bukti nak mengatakan kita intimak kepada negara Islam pada masa tu? Agama lah. Bila kita murtad secara terang-terangan, menunjukkan kita betray pada negara kita, maka sebab tu hukuman tu dilaksanakan, iaitu kita nak melaksanakan national security, keselamatan ataupun kestabilan negara. Tapi kalau dia murtad diam-diam, tak ada orang tahu, adakah wajib kita pergi cari? Tak wajib lah. Kita tak tahu pun, tak apalah, biar dia murtad sendiri-sendiri je. Itu pendapat saya lah. Wallahu a'lam. Yang kedua berkenaan dengan bunuh dengan api ni, memang ada riwayat daripada Ali, dia arahkan supaya Abdullah bin Sabah ni dibakar. Sebab Abdullah bin Sabah ni kata Ali sebagai Tuhan. Maka sebab tu ulama beza pendapat. Ada yang kata haram, sebab Nabi kata la yu'adzabu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengazab ataupun menghukum dengan api melainkan hanya Tuhan bagi api itu, iaitu Allah Azza wa Jal. Sebab Nabi pernah suruh sahabat-sahabat untuk cari seorang musuh, lepas tu kau dapat bakar dia. Lepas tu Nabi kata dah, aku batalkan hukuman tu. Tapi batal hukuman tu, ada yang kata makruh bakar dengan api, ada yang kata haram. Maka itu masih lagi dalam perbahasan para ulama. Larangan itu ada, tapi level larangan itu ulama masih lagi berbeza pendapat. Sebab itu Ali dia faham larangan itu lebih kepada larangan yang tidak ketat. Maksudnya kalau ada keperluan yang mendesak, boleh. Nak menunjukkan jangan anggap aku sebagai Tuhan, maka hukuman dia perlu besar. Maka ulama beza pendapat di situ. Ya tak? Kisah wanita yang bertindak kan yang suami. Bagi saya tengok perancangan pada itu, nanti tak pesan bersahabat suruh bagi kerajaan kita memuas dia lah. Macam mana? Jadi kisah perempuan yang berjina kan itu kan yang suruh Nabi tak pesan kepada bersahabat, perintah bersahabat upati perempuan ni pendeknya dengan dia tempat dah kan. Perempuan tu dah masa 2 tahun kan, kalau dia nak lari, dia dah di ujung dunia ada dia lari kan. Apa nampak yang saya nampak benar-benar hukum Islam tu ada, tapi tak mudah dia nak hukum. Ya. Mungkin kalau perempuan tu tak ada tamalih, tapi tak akan cari. Ya. Betul. Sebab tu saya sebut tadi, kalaulah kata perempuan yang Yahudi tadi ni, lepas 2 tahun dia hilangkan diri, kan? Dia tak nak mengaku lah, ataupun dia tak nak serah diri, dia dah ubah fikiran dia, dia tengok anak dia pun dia makin sayang kan. Nabi tak cari. Bahkan lelaki ni yang kita baca hadis ni, bukan dia mengaku dia dah buat satu kesalahan. Nabi tak tanya pun kesalahan apa yang kau buat. Selagi mana kau tak bagi tahu kat aku tak mau ambil tahu. Kau datang solat sudah. Sebab hukum undang-undang Islam bukan nak menghukum, dia nak mendidik. Itu saya kata tadi, taubat seorang-seorang kalau kesalahan itu kita buat dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan tersembunyi, maka kita taubat seorang-seorang sembunyi-sembunyi sudah. Jangan buka aib yang Tuhan telah tutupkan. Itu satu. Yang keduanya tuan-tuan, ini saya nak bagi tahu jugalah, kadang-kadang kita tidak adil menilai kan? Ada sahabat Nabi yang minum arak, Nabi laksanakan hukuman pada dia. Ada sebahagian sahabat yang lain duk cela dia, Nabi kata la tasubbu,
Jangan kamu cela dia. Fa inni a'lamu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Kerana aku tahu dia sayang ke Allah dan Rasul. Cuma kesilapan dia minum arak lah. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia baik, cuma Allah Ta'ala uji dia tak boleh tinggal minum arak. Kita nasihatlah dia, tapi kita jangan kata dia ahli neraka, kerana mungkin ada kebaikan dia yang lain yang dia buat. Macam kita juga ada kelemahan kan, yang mana kita nak supaya Allah ampunkan kelemahan kita. Bukan saya nak suruh tuan-tuan minum arak pula, jangan salah faham. Tapi kita nak berurusan dengan manusia ni, kita berurusan, kita anggap dia manusia, bukan malaikat, yang mana ada kelemahan seperti mana kita ada kelemahan. Macam saya lah tuan-tuan, saya bagi kuliah sana sini, banyaklah kuliah saya bagi, adalah kesalahan di mana-mana. Saya tak boleh claim tak ada salah langsung, ada salah, kerana kita manusia. Tapi mudah-mudahan kita harapkan kesilapan yang kita tak sedar tu Allah Ta'ala ampunkan. Kerana kalau kita nak check, sebab ada orang dia buat senarai kesalahan Rozaimi, kad merah. Kalau aku check kesalahan hang, mungkin banyak benda tu lagi orang yang buat, kita check kuliah dia. Tapi kita bukan nak glamourkan diri kita. Saya tak kisah pun, kita bukan nak glamourkan diri kita, kita nak glamourkan syariat Tuhan. Pendakwah datang dan pergi, tuan-tuan pun tak kenal siapa Rozaimi 10 tahun lepas. Dan mungkin 10 tahun akan datang tuan-tuan tak kenal pun saya, tuan-tuan mungkin lupakan saya, ataupun saya dah meninggal dunia. Tapi Islam mesti terus, agama mesti terus, siapa pun yang membawanya. Apakah nasihat kepada ahli sunnah yang terlalu keras? Janganlah keras sangat. Itulah nasihat dia. Dia kadang-kadang tuan-tuan, baru-baru ni adalah sebahagian pada sahabat kita yang sindir lah. Mungkin nak sindir saya kot, tapi saya ambil benda tu sebagai nasihat lah. Kan baru ni kita berdepan dengan orang yang mempertikaikan Ibn Taymiyah, yang mengatakan Ibn Taymiyah ni teroris. Maka saya pun bawa lah dalam page saya, sebab page saya ni ramai orang baca jugalah. So saya letaklah video Hamzah Yusof, Syekh Hamzah Yusof dengan Syekh bin Bayyah. Syekh Hamzah Yusof ni memang pada peringkat awal dia ni sufi lah, dan menyerang salafi ni ataupun menyerang golongan sunnah ni keras. Tapi selepas dia berjumpa dengan Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Hamzah Yusof pada peringkat awal memang Ibn Taymiyah pun dia kritik kau-kau lah. Tapi selepas dia berjumpa dengan Abdullah bin Bayyah, dia agak lenient, dia agak lembut dengan Ibn Taymiyah, sehingga dia sebut Islam itu terbang dengan dua sayap. Kan mana boleh terbang dengan satu sayap? Dia terbang dengan dua sayap. Satu sayap Ghazali, satu sayap Ibn Taymiyah. Hamzah Yusof. Manusia ni dia berkembang ilmunya. Qardawi juga. Tuan baca kitab Fusul fil Aqidah Baina Salaf wal Khalaf. Dah terjemah dalam bahasa Melayu pun kitab Qardawi tu. Pembatas dalam akidah antara salaf dan khalaf. Qardawi pada masa dia sebut, masa di Mesir, dia berpandangan dengan pandangan Asy'ariyah, takwil. Sehinggalah apabila dia luaskan pembacaan di Qatar, barulah dia dapat dia baca dengan lebih luas. Dia mengaku baru dia nampak sebenarnya ufuk tu lebih luas, pandangan-pandangan ahli sunnah lebih luas. Jadi dia tegurlah saya, dia kata apa, Hamzah Yusof ni sufi. Saya kata adil lah dengan manusia. Dia kata kalau betul nak buat video, nak share pun letaklah disclaimer, dia ni kita pakai lembab ni, lembab lain kita kena tolak. Saya kata orang kita bukan bodoh sangat. Saya tanya jugalah, habis tu masa kita nak nukil daripada Syatibi, tuan-tuan kenal Syatibi? Biasa dengar Syatibi? Biasa dengar nama Syatibi? Orang sunnah biasa dengar nama Syatibi, kerana bab bid'ah memang rujuk Syatibi. Al-I'tisam, ta'rif bid'ah, ustaz-ustaz sunnah semua ambil pada Syatibi, tarikh bid'ah. Betul? Tuan-tuan, akidah Syatibi ni akidah apa? Akidah Syatibi, akidah Asy'ariyah. Dia bukan Salafi. Tapi masa kita nukil ada kita bagi tahu, Syatibi ni lembab ni yang kita pakai, dalam bab akidah tak pakai. Come on lah, dia ulama. Adalah ijtihad dia yang silap. Kita pun ada silap banyak benda. Sebab tu saya kata dalam perbahasan akademik, saya nukil daripada dia kerana dia adil dengan Ibn Taymiyah. Kalau dia tu adil dengan Ibn Taymiyah,
Kenapa orang lain tak boleh adil? Sedangkan dulu dia banyak kritik Ibn Taymiyah. Setelah terbukti kepada dia Ibn Taymiyah adalah alim, maka dia mengubah pandangannya. So jangan downgrade orang awam. Kerana orang awam pun bijak juga. Kan semua orang awam macam kita. So kita jangan keras sangat lah. Kita relax-relax saja. Kurang-kurangkan perbalahan tu. Kita ambil manfaat daripada mana yang kita boleh ambil. Dan kita maafkan kalau kita guru kita yang mana kita tak setuju dengan dia. Saya ada guru daripada Asy'ariyah, Syekh Abdul Malik As-Sa'di, saya mengaji dengan dia. Tapi itulah, kita adalah benda kita tak setuju dengan dia, tapi kita belajarlah dengan dia. Apakah perkembangan lajnah hadis yang dinaungi oleh doktor dan Dr. Fathul Bari? Saya tak menaunginya lagi. Saya hanya dipanggil untuk memberi nasihat ketika mana nak ditubuhkan lajnah itu. Tapi Dr. Fathul Bari masih lagi berada di dalam itu. Saya dikeluarkan, tak lekat nama saya kerana dikatakan saya muda lagi. Tak apalah, memang muda sikit lah daripada Fathul Bari. Fathul Bari tua lah. Dia dengar mana kan? Tapi saya sokong lah lajnah tu. Saya sokong jawatankuasa pemantau hadis tu. Dan insyaAllah sekarang ni dalam proses penubuhan, ada dah beberapa panel yang telah dilantik. Saya tak kisah saya dilantik ke saya tak dilantik ke, kerana kita bukan gila jawatan, banyak agak lagi kerja kita. Tapi lajnah ini mesti diteruskan. Dan kita mesti bebaskan lajnah ini daripada sebarang sentimen pertembungan aliran. Hadis dia tak kira Asy'ariyah ke Salafi ke, tak kira. Hadis usulnya satu. Sahih, tak sahih. Sebab tu kita sunnah pun kita ambil daripada Baihaqi, kita ambil daripada Ibn Hajar, kita ambil daripada Daraqutni, kita ambil daripada Bukhari. Kita tak kira aliran, kerana tokoh-tokoh hadis semuanya satu. Daripada hadis, kalau ia sahih, barulah dia membentuk aliran. Kerana aliran itu terbit daripada cara faham terhadap hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan.